أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وفهما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد. Muslimin muslimat rahmati Allah SWT, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur pada Allah. Pada malam ini kita dapat lagi meneruskan pengajian kita. Dan malam ini kita mengaji fiqhul islami, mengaji fiqh, yang mana kita dah sampai perkara yang berkaitan dengan mandi sunat. Mandi sunat, dia ada mandi wajib, ada mandi sunat. Wajib maknanya kalau tak mandi berdosa. Sunat maknanya tak mandi tak berdosa, kalau mandi dapat pahala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biqira'ati kitabihi fid darain. Berkata pengarang kitab, semoga Allah SWT merahmatinya dan menambahkan ilmu pengetahuan pada kita yang baca kitab dia. Mandi sunat. Mandi sunat. Mandilah. Mandi iaitu meratakan air ataupun menyampaikan air kepada seluruh tubuh badan kita, yang digelar sebagai anggota luar. Termasuklah benda yang tidak perlu disampaikan ialah dalam mata. Walaupun mata kita ni kalau kita buka, orang nampak macam luar, tapi mata ni dikira dalam. Kalau seorang itu mandi, tutup mata dia daripada awal mandi sampai akhir, sah mandi dia. Sebab dalam mata tak perlu sampai ke air, dalam mulut tak perlu sampai, dalam telinga tak perlu sampai. Walaupun dalam mulut, kalau kita buka mulut, orang boleh nampak mulut kita, tapi tak wajib sampai. Dia kira belah dalam. Kat mana? Sekat bibir je. Kalau kita tutup bibir dalam keadaan biasa, maka kat itulah dikira luar. Begitu juga dalam hidung, tak wajib masukkan air, sunat saja. Maka mandi itu ialah menyampaikan air ke seluruh tubuh badan kita yang luaran, sama ada ia berupa kulit, kuku ataupun berupa rambut, bulu. Semuanya kena, mesti kena air. Dan tidak boleh ada sedikit pun yang terhalang daripada kena air, kecuali perkara yang tak boleh kita elakkan. Maknanya kalau tak boleh buang, lekat contohnya tatu, tak, kita nak buang, kita dulu jahat, ada tatu banyak, dah belakang ada, tangan ada, maka nak buang dia sakit, okey, menyebabkan cacat dan sebagainya, maka tak buang. Bila tak buang, mungkin besar dia ni menghalang air daripada kena tempat tu, tapi dimaafkan kerana menyusahkan, kerana memudaratkan orang tu. Sunat, mandi sunat. Sunat ni ialah permintaan Allah kepada seluruh orang yang beriman, orang yang mukallaf. Permintaan yang mana kalau buat dapat pahala, kalau tak buat tak berdosa. Itu sunat. Tapi Allah minta kita buat, bukan tak payah buat. Setengah orang dia tanya ni, lepas maghrib ni orang duk sembahyang 2 rakaat ni, wajib ke sunat? Sunat. Sunat tak apa, tak buat dah. Bukan tak apa tak buat, kena buat. Kecuali bila kita sibuk, bila kita sakit perut, bila kita lapar nasi, ada benda lain kita nak buat, maka kita tak dapat buat sunat, tak berdosa. Tapi kalau kita duduk saja, tak, lepas sembahyang, orang lain bangun sembahyang 2 rakaat sunat, kita duduk saja ya, sandar tepi tiang, tak, duduk sana, lebih baik kita sembahyang.
Bahkan tidak ada adab. Allah suruh kita semayang, kita tak semayang walaupun ianya sunat. Maknanya Allah tidak akan memberikan dosa, tapi kita bila dah tak ada kerja lain, kita semayang ambil lah. Sengok orang dia kira sunat ni tak payah. Tak, sunat tak apa, sunat wajib dah. Tak, hak wajib ni dia tidak akan mendatangkan, orang panggil, peningkatan hubungan kita dengan Allah hanya buat hak wajib. Tak, buat hak wajib ni semua orang kena buat. Hak sunat itulah yang menjadikan kita ni rapat dengan Allah. Tak, sebagaimana sebut dalam satu hadis, Allah ini akan menjadi rapat dengan seorang hamba dia jikalau hamba dia berterusan berada dalam keadaan melakukan benda-benda sunat. Sehinggalah Allah ni jadi mata dia waktu dia melihat, sehinggalah Allah jadi tangan dia waktu tangan dia bergerak, kaki dia waktu kaki dia berjalan, sehinggalah Allah menjadi telinga dia. Sebab apa? Sebab Allah dekat dengan dia, sehingga Allah SWT memberi hidayah kepada seluruh anggota dia untuk menunjukkan ke arah yang baik. Ni ulama-ulama yang naik peringkat dekat dengan Allah, jadi wali-wali Allah kerana buat hal sunat. Hak wajib ni semua orang kena buat dah. Tak? Hak wajib ni kita disuruh untuk buat secara terang-terangan. Hak wajib tak boleh sembunyi. Tak? Semayang wajib. Tak pernah nampak hang semayang, aku semayang sembunyi-sembunyi. Tak boleh. Jikalau mendatangkan fitnah bahawasanya orang tu nampak macam tak semayang kerana dia semayang sembunyi je, padahal aman, tak ada apa-apa ancaman, dia semayang sembunyi, orang tanya dia ni tak semayang ke, mendatangkan fitnah orang, maka wajib dia semayang terang-terangan. Sebab itulah diberikan kepada kita satu fardu kifayah, iaitu semayang Jumaat. Semayang Jumaat ni hak wajib, boleh semayang ramai-ramai. Siap azan lagi, panggil orang ni, habaq lagi nak semayang ni. Sebab apa? Sebab hak wajib, syaitan ni sepatutnya tak boleh mendatangkan riak dalam hati manusia. Sebab benda tu orang buat semua. Nak beli apa? Nak riak pasal apa? Tak, macam ada tangan. Nak riak pasal apa ada tangan? Semua orang ada tangan. Nak riak, aku ada tangan ni, clear. Dah orang semua ada tangan. Tak ada riak. Riak ni orang tak ada, kita ada. Sikit orang ada, kita ada. Baru riak. Jadi hak wajib ni patutnya tak boleh riak. Kalau orang riak buat benda wajib, mana teruk benar. Teruk benar riak apa? Semua orang semayang. Semua orang wajib semayang. Itu hak wajib. Hak sunat, maka kita disunatkan. Kalaulah ia sunat yang berhubung terus kita dengan Allah, sunat kita sembunyi. Mana orang tak tahu pun tak apa. Tak? Semayang sunat. Kalau dia sepatutnya lagu ni semayang sunat. Kita sebelum nak main semayang, kita semayang dah rumah. Kalau rumah kita dekat lah, kalau jauh main semayang masjid. Dan lepas tu hak semayang sunat lepas, contoh lepas isyak kita nak balik dari rumah, kita lebih baik semayang di rumah, lebih baik. Tapi kalau di rumah tak semayang, lebih baik main sini. Kalau balik rumah kau tak semayang dah, tengok TV terus, semayang sini. Tak, setengah orang dia kata tak elok semayang sunat di masjid, dia elok semayang di rumah. Dah tak apa buat. Sampai rumah duduk atas kursi tengok TV, tak semayang dah. Baik semayang sini. Tapi kalau di rumah kita semayang, habis main rumah. Ada bilik khusus kita rumah, masuk dalam bilik tu, duduk pula lepas isyak, habis sini pukul 9.30, balik rumah duduk pula dalam bilik tu setengah jam pula dengan semayang sunatnya, dengan zikirnya. Bagus. Ada masalah. Itu lebih molek. Tak? Walaupun orang kata, ustaz ni tak pernah tengok dia main sunat. Tak apa. Sunat. Orang nak kata apa? Benda sunat. Kita dengan Allah. Tapi kalau hak wajib, tak boleh. Hak wajib, kita kena buat. Setengah orang, dia semayang wajib. Dia takut nak semayang depan orang. Orang Melayu kita gitu. Kalau sebut nak semayang, nak pergi bilik kecil belakang. Alik pintu. Belah apa tirai. Semayang ni, depan kedai kita boleh. Apa jadah pada. Untuk Arab semayang depan. Sebab apa? Dan kalau aku semayang depan ni, orang nak masuk mencuri tak boleh. Tak, semayang depan. Lepas tu orang nak main beli, tengok tuan kedai duduk semayang, dia tunggu sah. Ni kita pergi semayang
tepi tandas, belakang sekali. Sebab apa? Tak tahu. Patutnya sembahyang wajib. Biar orang nampak pun hak wajib. Hak wajib. Mandi sunat. Maka mandi sunat ni bukan kata tak buat tak apa. Kalau ada peluang buat. Mandi ni semua orang pakat mandi. Cuma niat ada. Dia membezakan di antara adat kita, adat kebiasaan kita dengan ibadah. Adat dengan ibadah ialah niat. Tak? Niat. Kebiasaan kita mandi, tapi kita tak niat, tak ada pahala. Tak ada pahala. Tapi kita niat, boleh pahala. Mandi pertama sekali hak sunat ialah mandi hari Jumaat. Bagi orang yang bermaksud akan mengerjakan sembahyang Jumaat, agar baunya yang busuk tidak mengganggu orang di sekitar tempat duduknya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada ahadukum an ya'tiyal jumu'ata falyaghtasil, rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila salah seorang hendak pergi sembahyang Jumaat, hendaklah ia mandi. Tapi kita lah ni hari Jumaat kerja, payah nak mandi. Kena hari Jumaat cuti, ataupun tempat kerja sedia tempat mandi, ataupun masjid sedia tempat mandi. Setengah-setengah masjid di negara Arab dia ada bilik mandi. Banyak, bukan akak sikit. Sebab apa? Sebab nak menyempurnakan kehendak Islam. Orang mari singgah, tak? Hari Jumaat, dia nak mari singgah, dia bawa lori ke apa semua, maka dia tak mandi lagi. Tak? Dia nak mandi dapat sunat. Boleh. Jadi kita ni payahlah. Sebab apa? Sebab kerja. Di Kedah alhamdulillah tak kerja. Tak. Maka mandi nak, orang yang nak pergi Jumaat ni sunat mandi. Tak kira lelaki dengan perempuan. Orang perempuan pun boleh main kat Jumaat. Orang yang nak main, maknanya kalau orang lelaki wajib main, tak? Maka dia nak kena pergi lah. Sunat dia mandi. Ataupun orang tu dia musafir, tapi dia nak main juga sembahyang Jumaat, sunat juga mandi juga. Ataupun orang tu dia perempuan muslimah tak wajib sembahyang Jumaat, tapi kalau dia nak main sembahyang boleh, tak ada masalah, tidak ada penghalang, boleh main sembahyang. Kalau dia ni tak ada fitnah dan ada tempat khusus untuk dia ni masjid, maka dia main sembahyang tak ada apa-apa. Tapi kalau dia main seorang je, tak ada tempat khusus, itu makruh dia main. Tak, sebab mungkin menyebabkan mukhalatah, menyebabkan dia ni bergaul dengan orang lelaki, kerana tidak ada tempat khusus untuk dia. Setengah-setengah masjid dia buat ada 2 tingkat. Tingkat atas orang perempuan sembahyang. Kadang-kadang masjid tepi jalan yang mana orang singgah untuk sembahyang. Orang singgah kadang-kadang satu keluarga, tapi oleh kerana masjid tidak sediakan tempat sembahyang orang perempuan, terpaksa orang perempuan duduk alas kereta. Orang lelaki main sembahyang dulu. Habis semua orang lelaki sembahyang pukul 2.30, baru orang perempuan sembahyang pula. Tapi kalau ada dua-dua lagi bagus. Tak? Siap sebuah kereta boleh sembahyang semua. Tuh. Mandi sunat hari Jumaat. Bila nak mandi? Bila nak mandi? Lebih dekat kepada azan Jumaat, lebih dituntut. Mana lebih afdal. Lebih dekat lebih afdal. Bila boleh mandi? Lepas subuh boleh mandi dah. Tak? Lepas subuh boleh mandi lah. Ada masalah. Ada setengah ulama sebut sebelum subuh boleh mandi dah. Sebab takut mungkin payah ayatnya, air payah, ataupun dia akan meninggalkan air, maka boleh mandi walaupun awal. Orang Arab ni kadang-kadang mereka ni 3-4 hari baru mandi sekali. Maka memang diberikan orang panggil rukhsah yang luas waktu mandi pada mereka, kerana mungkin mereka tidak ada air dan sebagainya, ataupun terpaksa menunggu air itu untuk dibanyakkan oleh air mata. Kadang-kadang mana-mana habis tak nak tunggu. Maka kita di Malaysia ni hal lebih afdal dekat-dekat Nabi Jumaat pukul 11 tak, pukul 10. Dia Jumaat ni kena main awal. Patutnya pukul 12 tu kena ada dah. Paling-paling kurang setengah jam sebelum azan Jumaat kena ada dah. Sebab apa? Sebab malaikat Jibril alaihissalam ataupun malaikat yang menjaga mencatat kehadiran Jumaat, dia akan tutup buku kehadiran dia apabila
untuk khatib memberi salam atas mimbar. Tutup buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok khatib bagi salam, tutuplah buku, tak ada. Maka orang yang mai tidak ada dalam kehadiran. Tapi dikira sah jemaah dia. Cuma tak ada dalam kehadiran. Makna dia mai ni seolah-olah tidak mendapat orang panggil tak apa-apa, tak dapat markah penuh dah. Maknanya hak afdal tu habis dah. Mari tu sekadar kosong hak biasa. Tapi roket atik hak duduk kiri kanan kita catatlah. Cuma hak mencatat kehadiran. Jadi sunat kita mai awal. Lebih-lebih lagi tempat kita lah ni buat kuliah pula lagi bagus lah. Tak, buat kuliah sebelum Jumaat. Kerana kadang-kadang orang mai awal dia duduk sembang je luar. Tak, duduk isap okok lagi. Duduk mai awal dah. Tapi masuk dalam masjid akhir sekali. Orang habis baca khutbah baru masuk masjid. Lagi rugi besar. Bapa, dah duduk tepi tu dah dekat dah. Dekat dah. Antara pahala dengan tak ada apa-apa. Tak? Kalau dia duduk dalam masjid, niat iktikaf, berlambak boleh pahala. Tapi kerana dia duduk bawah pokok, niat bersembang, tak boleh pahala apa. Kalau bersembang mengumpat pula, lagi tambah dosa. Itu. Jadi, mandi ni, meratakan air ke seluruh badan kita, sebelum untuk datang ke Jumaat. Tujuannya kerana nak, orang panggil, memberikan kesegaran kepada jemaah yang hadir supaya tak busuk. Tak busuk. Sebab itulah bersekali dengan sunat mandi ni, Nabi juga menyebut pada kita, orang yang nak hadir sembahyang jemaah ataupun tempat-tempat himpunan ramai, hendaklah dia tidak memakan makanan-makanan yang akan menyebabkan bau. Bau orang lain. Makanan. Termasuk juga ulama hak zaman ni juga menghalang daripada orang tu merokok. Sebab rokok bau juga. Dan menyakiti orang tepi dia. Sakit macam mana? Bukan sakit jantung, tapi sakit hati. Bau busuk. Bau apa panggil nak menampak pun tak segar. Maka hak tu kita jaga, pakat jaga sama-sama. Mandi ni setengah orang tanya, boleh tak mandi 2 kali? Mandi sunat Jumaat 2 kali. Pas subuh mandi dah kali. Nak mari pula, hak dekat Jumaat ni nak mandi pula. Dapat pahala sekali je. Mandi 10 kali boleh. Sebab dia kira satu je. Macam sembahyang Zuhur lah, sembahyang kali je. Tak? Nak sembahyang banyak dapat sunat lah. Hak ni dia sunat mandi sekali saja. Kalau orang tu nak mandi banyak, dapat sunat sekali je lah. Tak, dikira hak mandi tu je lah. Dia tak boleh kira macam 10 kali. Sebab dia dah 10 tahun tak pernah mandi. Jadi lah ni dia mengaji. Tak, dia mengaji sunat mandi. Maka tiap-tiap hari Jumaat dia nak ambil pahala, dia mandi 10 kali. 10 kali tak dapat pahala sunat sekali saja. Tak, sebab tiap-tiap Jumaat sekali mandi sunat. Tiap-tiap Jumaat sekali mandi sunat. Maka tidak disunatkan ulang-ulang. Ini disebut oleh Nabi kita. Yang kedua, boleh faham dia konsep dia tiap-tiap ada perhimpunan ramai, sunat kita pergi perhimpunan tu yang sunat ataupun yang wajib kita pergi, maka kita kena pergi dalam keadaan bawa apa panggil kita ni macam tidak menyakitkan orang lain. Dari sudut bau kita, dari sudut pakaian kita, dari sudut penampilan kita, maka semua tu dijaga. Konsep dia gitu. Maka inilah yang disebutkan nombor 2 ni, mandi hari raya. Sebab hari raya pun nak kumpul ramai, nak jumpa orang. Tak, sunat sembahyang raya. Kalau sembahyang Jumaat yang diwajibkan hanya orang lelaki, dan sembahyang Jumaat ni kadang-kadang kalau kita lihat taklah ramai sangat berbanding dengan sembahyang raya yang lebih ramai. Maka sembahyang raya juga sunat kita mandi. Termasuklah Aidil Fitri ataupun Aidil Adha, kedua-duanya sunat kita mandi. Hak ni juga berbeza pendapat ulama waktu bila nak mandi. Sebahagiannya menyebutkan apabila dah masuk separuh malam. Masuk separuh malam, pukul 1 boleh start mandi dah. Sebab nak pergi sembahyang apa panggil sunat hari raya ni pukul 8. Jadi kalau nak lepas subuh baru start, jadi mungkin tak sempat ataupun
tak dapat nak merebut sunat ni. Maka sebahagiannya menyebut pukul 1 lebih setengah malam boleh mandi dah. Boleh mandi dah. Sebab dia kira dekat dah. Dekat dah. Yang dia lagi dekat lagi bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anil Fakih bin Sa'din anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasi yaumal jumu'ati wa yauma arafata wa yauma fitri wa yauman nahri." Rawahu Abdullah bin Ahmad. Dari Fakih bin Sa'di, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi pada hari Jumaat, hari Arafah, hari raya Fitri dan pada hari raya Haji. Riwayat Abdullah bin Ahmad. Maka Nabi mandi. Sunat lah kau. Hari Arafah pun sunat. Hari Arafah bagi orang yang berada di sana sunat mandi. Untuk wukuf di Arafah. Sunat. Satu mandi apa panggil untuk ihram. Satu lagi mandi untuk berada di Arafah. Sunat. Maka sunat mandi pada 2 hari raya. Ini bagus Islam suruh kita mandi. Tak suruh kita membersihkan badan. Tapi kita orang Melayu alhamdulillah tak suruh pun 5 kali sehari. Tak ada masalah. Cuma tak niat. Kalau niat bagus. Tak. Dan mandi hak biasa ni, kita juga akan diberi pahala jika kita berniat untuk menyucikan badan kita dan supaya kita sentiasa berada dalam keadaan bersih dan kita dapat menggembirakan orang. Maka dapat pahala juga. Kalau kita mandi maghrib tadi, tak, kita niat itu. Bukan mandi dah. Mana mandi ni untuk niat kebaikan. Untuk niat mengamalkan kebersihan yang disebut oleh Nabi, an-nazafatu minal iman. Setengah orang dia mandi kerana waktu maghrib. Mandi kerana maghrib. Setengah orang dia mandi sebab tak sedap tak mandi. Jadi kita tukar. Mandi kerana nak melaksanakan tuntutan Islam supaya sentiasa bersih. Clear? Apa? InsyaAllah pahala. Banyak mana tak tahu lah. Mandi kedua hari raya semua sunat. Walaupun orang tu tak boleh semayang. Sebab hari raya ni sunat pi belakang. Walaupun tak boleh semayang. Tapi kita ni tak ada amal lah tempat kita ni. Sebab hari raya ni sunat semayang raya di padang. Buat padang. Kalau kita ni dataran depan ni. Kalau hujan tak payah. Dalam jugalah. Dataran. Semua bakat pi. Orang yang apa panggil tak boleh semayang, yang berada dalam haid. Orang yang terhalang lah, ada manik. Bukan tak mau semayang. Maka semua bakat pi. Semua bakat-bakat bersih-bersih. Mandi. Bau-bau yang sedap. Dapat pahala. Tapi kita ni tak sampai peringkat tu lagi lah. InsyaAllah lepas ni kita cuba buat gitu. Sebab apa sunat semayang di padang? Kerana untuk membolehkan orang-orang yang berada dalam haid bersama-sama. Kalau buat masjid, dia tak boleh main dah duduk dalam masjid. Dia main duduk luar boleh. Duduk luar boleh. Sebab apa? Sebab untuk menyambut kegembiraan raya ni. Tak? Semua pakat gembira belakang. Semua pakat gembira belakang. Jadi gembira itu dizahirkan dengan perhimpunan pada pagi raya dengan mendengar khutbah daripada Tok Khatib dan semayang 2 rakaat dan menyebut membesarkan Allah, la Allahu akbar, Allahu akbar. Itu kita disuruh oleh Islam begitu. Boleh kita rangka-rangka ada soalan kita tanya. Yang ketiga, mandi orang gila apabila ia sembuh dari gilanya kerana ada sangkaan kemungkinan ia keluar mani. Orang gila sembuh, sunat mandi. Tapi kalau yakin dia keluar mani, wajib mandi. Kalau dia tak tahu, cuma ada kemungkinan saja, tak berlaku pada dia hadas besar, mana tak tahu, maka sunat mandi. Sunat mandi. Orang gila. Kita tak lah orang gila lah. Orang gila yang sembuh. Bagus. Tak? Termasuk juga ialah orang-orang yang koma lama. Mana hilang akal. Tak boleh kontrol. Dia tubuh badan dia ni jadi apa dia pun tak tahu. Maka bila dia sembuh, sunat dia mandi. Nombor 4, mandi tak kala hendak ihram, haji atau umrah. Ihram ni makna niat.
untuk berniat haji, kita dia cara dia mandi dulu. Mandi dulu sebelum niat. Mandi ni sabun ke apa ke ikutlah. Nak kerak rambut, nak cukur-cukur sikit pagi ni, nipis sikit kan. Kerak rambut apa semua, cukur-cukur bulu hak lain semua ni. Lepas tu dah mandi tu kita niat. Mandi sunat ihram. Sama ada sunat ihram untuk buat haji ataupun umrah. Lepas mandi tu pakai bagi siap. Dan setengah ulama menyebut kita tidak mengapa jikalau dia waktu itu meletakkan bau-bauan minyak wangi tak di badan dia. Sebab tak niat air. Letak semua siap dah, bau niat. Cuma dia ada sikit masalah apabila bauan itu lekat di kain. Lekat di kain dia. Dan apabila kain itu ditanggalkan. Tanggal kain. Nak tidur ke? Tak. Dan nak diletakkan kembali. Tak boleh dah. Sebab dikira letak bauan itu selepas daripada berniat. Boleh? Jadi waktu mandi nak buat nak niat ni, sabun apa semua ikutlah. Kita pergi mandi di Bir Ali ni. Bir Ali. Mandi sana tu ada macam-macam lah, sabun semua, buruh gigi apa semua, apa panggil cuci semua. Lepas tu kita pakai pakaian ihram, lepas tu dan niat atau sembahyang sunat 2 rakaat. Adapun setengah ulama menyebut sembahyang sunat dulu. Nak keluar naik kereta baru niat. Sana baru niat. Okey, boleh. Mandi tak kala hendak ihram haji atau umrah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Zaid bin Thabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ahlihi wa tasala. Rawahu Tirmizi. Dari Zaid bin Thabit, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pakaian beliau ketika hendak ihram dan beliau mandi. Riwayat Tirmizi, bukan telanjang. Membuka pakaian makna buang hak pakaian hak pakai sebelum ni. Tak? Dia tak habaq kata Nabi mandi telanjang ni. Buka pakaian contoh kita ni, pakai baju ni, buka pakaian nak mandi. Dan dia pun tak habaq kata Nabi pakai bersahan ke tak. Tapi tidak boleh difahami dalam hadis ni Nabi mandi telanjang. Tak? Kemudian dia mandi untuk ihram. Maknanya apa? Maknanya sunat mandi. Sebab Rasulullah buat. Dia sunat dengan wajib ni zaman Rasulullah tak ada. Tak ada apa dia? Tak ada apa panggil pembahagian. Rasulullah tak kata hak ni sunat, hak ni wajib. Hak ni sunat wajib. Tapi dalam Quran ada lah sebut kutiba alaikumusiyam, ni wajib tak. Tapi benar-benar bukan kesemuanya dibahagikan secara jelas dah. Cuma ulama membahagikannya hak ni sunat, hak ni wajib dengan melihat kalau Nabi buat tak pernah tinggal maka wajib. Kalau Nabi buat tapi ada dia tinggal kadang-kadang maka sunat. Sebab apa? Sebab kalau wajib kenapa Nabi tinggal? Jadi dia bahagi tu. Jadi macam mandi ni pun maka ulama melihat kehidupan Nabi. Ada kadang-kadang dia mandi, kadang-kadang tak mandi. Maka sunat hukumnya. Kalau dia tak tinggal mandi, maka hukum jadi wajib. Sebab salah satu daripada cara untuk mengistimbakkan hukum daripada sunnah Nabi ialah dengan melihat kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia tak pernah tinggal, maka jadi wajib. Boleh Seterusnya mandi sehabis mandikan jenazah ataupun mayat. Habis mandi jenazah, orang yang mandi tu sunat mandi. Orang yang riba, orang yang membantu untuk memandikan jenazah, semuanya sunat mandi. Mana hak duk uruh-uruh tu, hak ni tukang cebok, hak ni ribanya, hak ni tukang sabunnya, tak? Ni apa tukang buah najisnya, semuanya sunat mandi. Sunat. Kalau tak boleh mandi juga, maka dia kena ambil air semayang. Kurang-kurangnya ambil wuduk. Kurang-kurangnya. Mana kalau tak boleh mandi sebab air tak ada contohnya, ataupun sebab nak cepat untuk mengiringi jenazah.
tak? Ataupun dia nak solatkan jenazah itu lepas ni, tak? Nak solatkan, maka dia duduk sibuk buat-buat ni, dia pula nak jadi imam. Contohnya anak dia tukang mandi, tak? Dia nak jadi imam, okey tak dan. Tapi kalau dia tunggu ustaz tu boleh. Setengah orang kita ni dia nak cepat belakang, tak? Tunggu dia nak mandi dulu ustaz, nampak sunat. Mandi sehabis mandikan mayat ataupun jenazah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, man ghasala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Rawahu Tirmizi wa hasanahu. Kata beliau, barang siapa memandikan mayat hendaklah ia mandi, dan barang siapa membawa mengusung jenazah hendaklah ia berwudu lepas tu. Sunat. Sunat. Maka kalau kita buat boleh pahala. Tak? Kalau tak buat tak boleh pahala. Sunat. Nabi suruh. Maka kalau kita buat dapat pahala. Kalaulah kita ni tukang mandi, maka kita lepas-lepas daripada mandikan jenazah, kita mandi. Mandi macam mana? Meratakan air ke seluruh badan sekali dengan niat sunat selepas mandi jenazah. Boleh. Mandi jenazah tu wajib. Mandi orang yang mandikan jenazah tu sunat. Jangan tukar. Mandi hak mayat tu sendiri wajib, bukan sunat. Hak ni kita bercara ni tukar mandi. Hak hidup tu sunat dia mandi. Hak mati tu mandikan dia wajib. Dia sendiri tak wajib mandi. Hak wajibnya kita memandikan dia. Dia hak mati tu ikut mu, nak mandi tak mandi pun aku mati dah. Nombor 6, mandi seorang kafir setelah memeluk agama Islam sunat. Sebahagian ulama menyatakan wajib, dan dilihat kalaulah berlaku pada dia benda-benda yang mewajibkan mandi, maka wajib. Tapi kalau dia tak tahu, tak? Keluar mani kedak pun tak tahu, maka sunat. Hukum asalnya sunat. Mandi seorang kafir setelah memeluk agama Islam, termasuk juga orang yang murtad. Murtad waktu nak masuk Islam ni. Kerana beberapa orang sahabat ketika telah masuk Islam disuruh Nabi SAW mandi. Orang mari jumpa Nabi, dia mengucap 2 kalimah syahadah, maka Nabi memerintahkan dia pergi mandi. Kemudian Nabi ajarkan dia sembahyang. Mandi, lepas tu Nabi ajar sembahyang. Ni hak Nabi suruh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Qais bin Asim annahu aslama fa'amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila bima'in wa sidrin. Rawahu al-khamsah illa Ibnu Majah. Dari Qais bin Asim, ketika ia masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya mandi dengan air dan daun bidara. Ni hidup lagi ni akan mati. Kita daun bidara ni orang mati je. Tak ada masalah, orang hidup boleh mandi. Bila ni ada sabun, mereka guna sabun. Riwayat ahli hadis selain dari riwayat ahli hadis selain daripada Ibnu Majah. Semua ahli hadis riwayat hadis ni selain daripada Ibnu Majah. Perintah ini menjadi sunat, hukumnya bukan wajib, kerana ada qarinah, tanda yang menunjukkan bukan wajib, iaitu beberapa orang sahabat ketika mereka masuk Islam tidak disuruh Nabi untuk mandi. Sunat. Itu kata berbeza pendapat ulama. Maknanya kalau boleh mandi, mandilah. Tapi kalau mungkin sakit, mungkin tak ada air, mungkin apa semua, maka kita pegang pendapat kedua, sunat mandi. Boleh. Itulah beberapa yang berkaitan dengan mandi. Mandi ada 2, mandi wajib dan satu lagi mandi sunat. Ada 2. Dan mandi-mandi yang biasa, kita akan dikira pahala juga jikalau kita niat untuk menyucikan badan, kerana Allah Subhanahu wa taala suruh kita sentiasa berada dalam suci. Dan di antaranya Allah sebut apa, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu amat kasih kepada orang yang bertaubat dan amat kasih pada orang yang bersih. Bersih ni 2. Satu, bersih tubuh badan, pakaian luaran dia panggil, dan yang kedua bersih hati daripada
benda unsur-unsur syirik, nifak, dengki dan sebagainya, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hati. Boleh? Tak insya lagi dah. Masuk bab tayamum. Kita baca rangka-rangka. Boleh? Boleh faham tu? Boleh? Boleh faham jadi. Nak buat ikut, buat. Benda sunat. Tapi buatlah bagus. Balik buat dia benda-benda kita dengar ni. Kalau kita buat sekali pun tak apa dah. Mana buat sekali, pernah buat. Mana kita dengar satu benda yang mana kita boleh buat, dan kita cuba juga buat sekali. Alhamdulillah. Jangan tak buat sekali habuk. Dengar banyak kali dah, tak pernah buat. Rugi. Tak? Rugi. Tapi kalau buat banyak kali, lagi bagus. Mengikut masa-masa telah ditetapkan lah. Masuk bab tayamum. Tayammama ya tayammamu tayammuman. Tayamum ni ialah cara yang kedua untuk mengangkat hadas. Cara yang pertama ialah dengan berwuduk ataupun mandi. Cara pilihan yang kedua ialah tayamum. Tapi cara yang kedua ni hanya boleh dilaksanakan jikalau tak dapat melaksanakan cara yang pertama. Mungkin kerana sebab air tak ada, ataupun sebab tak boleh menggunakan air. Air tak ada, satu boleh guna, tak ada air. Ataupun kedua, air ada, tak? Tapi tak boleh guna. Dua-dua sebab ni, bolehlah orang tu pindah kepada tayamum. Tayamum ni asas dia ialah, pertama sekali dia tak guna air lah, dia guna debu. Mengangkat hadas guna debu. Debu pula debu yang bersih, debu tanah yang bersih. Bersih daripada najis. Dan sah debu tanah yang dicuri tapi haram kerana dia curi. Tak, dia curi debu tanah, tu dia ambil hak tayamum. Sah tapi haram dia curi debu tanah. Itu hukum lain. Sebab hukumnya letak pada tanah. Maka tanah ni satu kena bersih daripada najis. Ikut najis apa-apa pun. Termasuklah tanah perkuburan yang bercampur dengan segala apa panggil jasad manusia yang dah hancur, maka dikira najis juga. Sebab apa? Sebab dalam tu dah tubik habis dah. Tak campur gaul habis. Asalnya waktu manusia mati dia bersih, elok. Tapi oleh kerana dah hancur, dah apa panggil dah buruk, dah najis dia dan sebagainya, keluar habis. Dia luar ni sebab najis duduk dalam, dia tak ada apa. Najis duduk luar jadi masalah. Dan bersih yang juga ialah bersih yang bukan mustakmal. Mustakmal ni makna dia second hand, telah digunakan untuk mengangkat hadas, telah digunakan untuk mengangkat hadas. Dan debu tanah dia tak ada dua kolah. Ayat dia ada dua kolah. Tentunya kalau tanyalah, debu tanah dua kolah boleh guna tak untuk banyak orang? Tujung lah tu lah. Makahan tujung lah. Tak payah tujung, dia bukan kena bus semua. Tak? Dia bukan kena ratakan semua. Bukan macam ayat. Okay. Dan anggota yang kena untuk kita sapu, dia tak panggil basuh, sapu, ialah muka dan kedua tangan sahaja. Muka dan kedua tangan. Didahulukan dengan muka sambil niat, dan lepas itu baru tangan. Kalau ambil semayang, tangan dulu baru muka. Ya, muka dulu. Hak sunat tangan tu. Hak wajib muka dulu juga, sama. Jadi muka, debu kena ke muka, niat, lepas tu sapu semua sekira-kira rata keseluruhan. Maknanya rata ni sekira-kira kita rasa kena semua. Kena semua. Kena, mana kena lah.
kena dari sudut kena je lah. Dan dia tak wajib untuk kita macam masukkan dalam mata sikit ke supaya yakin, tak? Ataupun masukkan dalam hidung sikit, tak? Sekadar luaran. Kita buat macam ni, kena, kena. Lepas tu, kedua tangan. Sehingga siku. Sebahagian ulama' menyatakan sehingga pergelangan tangan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, sehingga siku. Dengan dua kali tepuk. Tanah duduk sini, tepuk. Lepas tu, buang muka. Tepukkan lagi, tangan pula. Itu asal dia. Okey, kita baca dulu. Boleh faham? Tayamum. Tayamum iaitu menyapukan tanah ke muka. Tanah maknanya debu tanah. Bukan tanah seluk tu, debu kering. Dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Ada syarat dia. Bahawa syarat untuk membolehkan orang tu buat macam tu supaya mengangkat adahnya. Tayamum adalah pengganti wuduk atau mandi. Dia ni ganti saja. Apa panggil dalam istilah fiqh, dia panggil idza ja'al ma'u batala tayammum. Apabila ada air, datangnya air, maka batallah tayamum. Sebab apa? Sebab tayamum ni ganti je. Ganti. Cuma kalau orang tu duduk dalam sembahyang, dalam keadaan sembahyang, selepas takbir dah, air mari, air sampai, maka tak wajib dia berhenti sembahyang dia. Dia teruskan sembahyang dia walaupun dia tak ambil sembahyang, dia cuma tayamum, dan sembahyang dia dikira sah jikalau dia berada di tempat yang memang tempat tu tak ada air. Tak? Tapi kalau dia duduk tempat tu ada air macam tempat kita ni, air pahit ni butuh, air kerajaan ni tak ada, tak ada air, kita pun mayang tayamum, mayang kita kena ulang balik. Sebab apa? Sebab ada air dalam bumi. Sebab ada air sana sungai, malah dia ambil ya. Maka kena ulang balik. Kalau kita duduk tempat tak ada air, seperti padang pasir ke, di tempat-tempat memang tak ada air, maka tidak perlu ulang. Ataupun kita pergi satu tempat yang mana apabila kita cari ayat tak ada, cari tak ada. Contohnya dalam soal lautan ke apa, kalau pergi ke laut ada ayat, ayat nak keliling tepi ya, ada masalah. Maka bila cari tak ada, kita semayang situ, maka semayang kita tak payah ulang. Boleh. Tayamum adalah pengganti wuduk atau mandi. Ganti saja. Ni ganti. Tengok orang dia tak tahu tayamum ni apa dia. Sebagai rukhsah. Rukhsah ni bahasa Arab, bahasa Melayu keringanan. Untuk orang yang tidak dapat memakai air kerana beberapa halangan, iaitu uzur syar'i. Satu, kerana tak dapat menggunakan air. Satu uzur yang dikira uzur syar'i, sakit. Kalau ia memakai air, guna air, bertambah sakitnya atau lambat sembuh, menurut keterangan doktor atau dukun Tok Momo yang telah berpengalaman dengan penyakit serupa itu, macam tu. Dia kalau guna air, lagi teruk. Ataupun tak sembuh terus. Kalau guna air, sembuh juga, tak ada masalah. Cuma sikit lah sakit-sakit pedih, kena guna. Dia kena ambil keputusan tu, boleh guna, tak boleh guna air ni bukan keputusan dia sendiri, keputusan doktor. Doktor tulis siap-siap dah, tidak boleh kena ayat selama 3 tahun. Kalau kena, bakal tangan tak ada lah. Maka hak tu baru dia boleh, tak kena. Kalau sakit pedih-pedih biasa, contoh luka sikit, kena pedih, tak? Tapi doktor tak kata tak boleh kena ayat langsung, tak ada masalah, maka dia boleh ambil dengan sempurna. Tak, pedih sikit, tak ada masalah, dah tahan. Tak, bukan yang sakit sehingga menyebabkan tangan jadi apa panggil lembek ke, ataupun rosak terus ke, ataupun sepatutnya sembuh dalam masa sehari, kita kena air jadi setahun, tu tak boleh. Tak, kalau sakit dia ni biasa je, mana kena ni tak ada apa, dia pedih-pedih sikit je, tak ada masalah, guna. Guna je. Itu cara dia. Dia macam puasa gastrik. Puasa gastrik ni bukan ikut kita. Aku ni gastrik kok okey perut makan. Dah, dia kena doktor.
Doktor mengesahkan kamu ni gastrit, tak boleh. Nak kira sakit perut, semua orang puasa sakit perut. Mana ada orang puasa kenyang elok. Semua lapar belaka, sakit perut semua. Cuma tak membawa kepada mati, tak membawa kepada apa panggil kerosakan pada anggota dalaman dan sebagainya. Itu okeylah. Ni mungkin dia menyebabkan kerosakan, apa luka perut dan sebagainya. Itu nasihat doktor, bukan kita sendiri. Itu doktor pun kena mengaji agama juga. Kalau doktor tak mengaji agama, dia tak ikut mu apa sedap pun, aku bagi ubat. Kalau dia mengaji agama, dia akan beri nasihat yang berkaitan dengan ibadah, supaya orang dapat keyakinan untuk dia buat suatu tindakan. Nombor 2 yang dikira unsur juga ialah kerana dalam perjalanan, iaitu musafir. Dalam perjalanan yang tidak dijumpai air. Kalau dalam perjalanan air banyak, tak boleh, kena ambil air sembahyang juga. Perjalanan pergi mana? Pergi ke Pulau Langkawi, muayak banyak ke tepi je. Tepi perahu kita, tepi bot tu berlambak, tak boleh tayamum. Pulau Langkawi, ayat berlambak ke tepi pulau tu, tak boleh tayamum. Musafir yang mana orang tu tak ada air. Kalaupun ada air sikit untuk minuman dia dan binatang yang dia bawa, ataupun rombongan dia, ada air 200 liter, tapi hang nak minum ada 2000 orang, maka boleh tayamum. Ni tempat kita ni cari payah dah berlaku. Di padang pasir boleh berlaku. Sebab keluar daripada kota Mekah tu tak ada dah air mana ni. Air Zam-Zam ada lah, tak? Tapi dia keluar, kalau dia tak bawa ayat dan sebagainya, maka dia nak sembahyang, maka dia bolehkan dia tayamum. Nombor 3, kerana tidak ada air. Air tak ada. Yang pertama tadi tak boleh guna air. Yang kedua kerana musafir. Musafir yang jauh, walaupun ada air tapi untuk kegunaan, dia boleh guna air anggota dia. Air pun ada. Tapi kerana dia musafir, takut-takut lepas ni dalam perjalanan dia ni tak jumpa air dah. Kalau dia guna untuk berwuduk, maka habis dia nak minum, dahaga dan sebagainya lepas ni, maka boleh dia tayamum. Itu disebut kata musafir tu. Yang 3 ni kerana tidak ada air, tak ada langsung. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum aydiyakum minhu. Surah Al-Maidah ayat 6. Dan apabila kamu dalam sakit atau dalam perjalanan, sakit atau musafir, atau kembali dari tempat buang air, ataupun berada dalam keadaan batal wuduk, itu kembali tempat buang air, atau bersentuh dengan perempuan, batal wuduk lah. Jika kamu tidak mendapat air, maka hendaklah kamu tayamum dengan tanah yang suci. Kaifiatnya, sapulah mukamu dan kedua tanganmu dengan tanah tersebut. Surah Al-Maidah ayat 6. Sebelum itu dia sebut kita, orang panggil cara-cara untuk ambil wuduk. Iza qumtum ila shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Sambung dia ni. Bila kamu ni sakit, tadi fawsilu wujuhakum tu sembuh elok, tak ada apa. Lah ni sakit nak ambil wuduk tak boleh, maka guna debu. Ataupun kamu dalam perjalanan, air tak ada, maka guna debu. Ataupun kamu batal air sembahyang, nak ambil air sembahyang, air tak ada, ataupun kamu sakit, maka guna debu. Ataupun kamu bersentuhan dengan perempuan, walaupun ada setengah ulama dalam mazhab Hanafi menyatakan la mastumun nisa ialah jima' ataupun bersetubuh dengan perempuan kamu. Sebab dia nak sebut sini hak buang air itu hadap kecil. La mastumun nisa ni hadap besar. Dua-dua hadap kecil dan hadap besar boleh digantikan dengan tayamum. Tak apalah, mana-mana pun. Maka ganti dia ialah ganti dengan tayamum. Ganti dengan tayamum. Boleh. Syarat tayamum. Syarat pula. Syarat tadi syarat untuk membolehkan orang tu tayamum. Lah ni syarat pelaksanaan. Nak buat macam mana ni?
Bila nak tayamum? Tak. Nak start bila? Boleh ke tak tayamum sebelum masuk waktu? Boleh ke tak? Tayamum ni boleh tak sembahyang 3 kali sembahyang? Macam mana ni? Syarat. Satu, sudah masuk waktu sembahyang baru boleh tayamum. Dan bagi orang yang tayamum kerana air tak ada, masuk waktu sembahyang dia kena cari dulu. Tak. Dia sebelum masuk waktu tak wajib cari. Masuk waktu dia wajib ambil wuduk kerana wajib sembahyang. Bila wajib ambil wuduk, wajib ada air. Bila air tak ada, kena cari. Wajib cari tak ada, baru boleh tayamum. Untuk orang yang pergi musafir ke tempat-tempat yang tidak ada air. Dia tak boleh sampai situ lebuh raya, tengok kiri tengok kanan tak ada telaga, tayamum. Tak boleh. Kena cari tengok. Tak. Telefon orang tu, kapus seberang ada tak? Ni sini ada tak? Usaha. Mereka kata payah kalau itu nak semayang. Ada nak masuk syurga bukan senang. Tak. Cari duit pun payah. Bukan senang. Cari duit menega apa kali rugi. Tapi menega juga. Tak. Kerja payah. Kadang-kadang kerja apa orang itu kena langgar di lebuh raya tu. Duk pasang apa tak tengah malam ke. Tak. Depa buh. 6 orang mati. Nak cari duit lah tu. Tak. Dah nak cari syurga, takkan tak mau tak. Tengah orang dia sebut gitu. Payah-payah sembahyang Ustaz. Boleh payah tak sembahyang tapi payah ada dalam syurga apa ni? Ada dalam neraka apa ni? Okey. Yang pertama, sudah masuk waktu. Tayamum disyariatkan untuk orang yang terpaksa. Sebelum masuk waktu ia boleh terpaksa. Ia belum terpaksa. Sebab sembahyang belum wajib atasnya ketika itu. Sembahyang tayamum ni ganti. Maka ganti ni tunggu dulu, jadi wajib dulu baru boleh ganti. Tak. Orang nak ganti kuliah. Esok kuliah ustaz tak main. Main ganti mana ni? Main ganti mana ni apa? Main ganti mana esok lah. Sampai waktu dia boleh ganti. Ni macam tu. Boleh ganti lepas asar dia tak. Lepas asar apa? Dia kuliah lepas maghrib. Ganti lepas maghrib ganti. Ganti lepas asar orang panggil buat kuliah lain pula. Ni pun ganti ambil wuduk. Tak nak kena masuk waktu dulu. Baru boleh tayamum. Belum masuk waktu tak boleh. Ni depu ada dah ni tak boleh lagi ya. Ni saya ada masa kosong lah ni. Anda tak boleh juga. Tunggu azan dulu. Dan kalau azan sebelum masuk waktu tak boleh juga. Azan kena masuk waktu baru boleh. Tak boleh dengar orang tepi rumah kita dapat anak baru dia pun azan. Azan lah tu boleh. Dah tu azan di telinga bayi, bukan azan masuk waktu. Tak boleh tu. Tak boleh faham tu. Itu pertama. Yang kedua, sudah diusahakan mencari air tetapi tidak dapat. Cari dah. Dia sepatutnya tiap-tiap waktu kena cari. Tapi kerana dia ni duduk tempat tu je tak berubah. Tak. Waktu zuhur tak ada cari dah. Sekeliling dah. Tak ada. Lepas tu mari waktu asar ni duduk situ juga. Maka dia ni sekira-kira naik ke tempat tinggi melihat daripada jauh gitu je. Mana takut-takut ada ayat siapa-siapa bawa main. Dia tak payah nak pi dah. Dia asalnya kena pi. Pi tahu mana? Sejauh mana panah berjalan. Setengah orang sebut dalam berapa 200 meter gitulah. Mana dulu dibuat ukuran dengan panah. Panah ni tara tu panah pi, tara tu lah kena pi cari. Dan kalau ada tempat tinggi kena naik tempat tinggi. Ni cerita ni belakang ni lah ni mudah lah. Telefonnya bawa main ajak kat aku. Tak ada masalah. Lah ni senang. Tapi kalau kita duduk suasana itu tak tahulah. Kok ada antara kita nak pergi perang di Palestin ke, sana tak ada ayat. Maka dia ingatlah ilmu ni. Macam itulah. Sini ni mungkin kita kata ustaz cerita nak bunuh masa mana ni tak. Tak ada kira. Tuhan berlaku tu. Tak. Mungkin esok main sebuah bahas ni, siapa dia nak pergi Palestin perang. Takkan kita pergi. Kita kuliah lama dah tak. Kita pergi belakang. Tapi sana ayat tak ada. Maka kita praktik ni ya. Boleh? Boleh. Sudah diusahakan mencari air tapi tidak dapat. Tak jumpa. Waktu sudah masuk. Masuk dah. Alasan ayat tersebut di atas, kita disuruh tayamum bila air tidak ada. Sudah dicari, kita baru yakin air tidak ada. Terkecuali orang yang belum tayamum kerana sakit. Orang yang boleh tayamum kerana sakit tidak membolehkannya makan air
guna air, atau ia yakin tidak ada air di sekitar tempat itu, maka mencari air itu tidak menjadi syarat padanya. Mana orang yang tayamum kerana sakit kaki, maka tak payah. Ayat ada dalam baldi tu, tak payah cari dah, ada. Tapi tak boleh guna ayat kerana sakit. Tak apalah, tu tak wajib cari dah. Hak wajib mencari air ni orang yang tayamum kerana ketiadaan air. Dia air tak ada, dia boleh guna, tapi masa-masa waktu cari dulu. Seperti saya sebut tadi, bila dia cari dah waktu zuhur, dia yakin dah tak ada dah sekitar ni. Masuk waktu asar, dengan sekira-kira dia melihat daripada jauh begitu saja, maka dia boleh tayamum tu. Sebab dia yakin dah, kata tak ada dah, cari tadi. Boleh. Tapi tempat kita ni air banyak dalam bumi tu. Mana dia tempat kita ni tak ada can lah. Walaupun kita terpaksa semayang tayamum, mungkin air terputus selama sehari ke contohnya, tak ada air, nak pergi angkut ada nu tambah di Sungai Petani jauh, maya apilah kau ambil tayamum semua, tapi lepas-lepas ada air balik kena qada. Sebab ada dalam perut bumi, ada sana jauh sikit. Cuma kita ni mungkin nak pi tu dengan jamnya apa semua ni ada air sikit rumah kita dalam 2 ton, tapi nak minum pula air pula esok baru ada, maka kita pun untuk menghormati waktu kita tayamum, kita semayang, lepas tu mari air tu kena qada balik. Nombor 3, dengan tanah suci dan berdebu. Tanah tu kena suci betul berdebu. Dalam mazhab Hanafi dia kata ikutlah apa-apa pun. Debu batu tak apa dah. Debu pasir tak apa. Tapi dalam mazhab Syafi'i mesti tanah. Dan tanah itu mesti berdebu. Tak boleh tanah kerah. Orang buat batu jongkar dah, tanah kerah tak boleh. Tanah yang kerah tak ada debu langsung ambil bubu, tak boleh. Kena tanah berdebu. Kalau dia kerah kena tumbuk dulu. Biar dia berdebu, jadi macam bedak. Dan ni ada jual kedai tanah tayamum. Menurut pendapat Imam Syafi'i tidak sah tayamum melainkan dengan tanah. Menurut pendapat imam yang lain boleh sah tayamum dengan tanah, pasir atau batu. Dalil pendapat yang kedua ini, hal kedua ni kata macam mana? Dia kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu tayyibatan wa tahuran wa masjida. Telah dijadikan bagiku bumi baik dan menyucikan dan tempat sujud. Perkataan bumi termasuk juga tanah, pasir dan batu. Ini dalam mazhab Syafi'i tanah saja. Tapi tanah lebih afdal. Jikalau kita naik kapal terbang, naik kapal terbang, kalau orang yang tak biasa naik, dia tak nak ambil air semayang tak tahu. Kalau orang biasa naik dah boleh ambil air semayang dalam tandas, ambil air semayang, tak ada masalah. Ataupun kita bawa ayat mineral, ayat botol kita ni pergi masuk tandas, ambil air semayang, boleh. Tapi orang kadang-kadang dia tak tahu, tak tahu ataupun jam sibuk dia nak semayang juga, maka sebahagian ulama membolehkan kita tayamum untuk menghormati waktu itu nak kena semayang juga. Kalau tinggal lagu tu lagi teruk dosanya, semayang juga kerana kita tak ada wuduk, nak ambil wuduk tak reti, tak tahu nak ambil tak mana. Sat lagi kalau bangun-bangun pi cari kursi tak jumpa lah, lagi pening. Saya nak cakap Inggeris pun tak reti, Arab pun tak pandai. Sat lagi duduk sembang Kedah ya, depa kata turun tak ni. Lagi teruk kita. Maka nak semayang juga. Maka sebagai ulama menyatakan boleh kita tepuk di kursi. Kerana tiap-tiap tempat ni ada debu. Ada debu belakang ni kita tak nampak. Ambil mikroskop tak nampak. Ada debu. Dan asal debu itu daripada bumi asal dia. Tak? Semua asal bumi ni, pokok asal bumi, waktu asal bumi belakang. Maka boleh dia kata tepuk di kursi depan ni, walaupun tak nampak debu. Untuk atas sajalah. Rumah tak boleh. Dah debu ada. Untuk atas kapal terbang. Maka kita semayang. Semayang atas kapal terbang pula. Tak? Nak semayang macam mana? Dia sebenarnya semayang atas kapal terbang boleh semayang. Dia dapur dia tu ada ruang. 2 kali ni kot kalau kapal terbang besar. Boleh minta semayang. Dan dia bagi semayang kalau nak semayang. Kalau tak berani minta juga, semayang atas kursi. Tak? Kalau nak kapal terbang tu menghadap ke kiblat tu betul, tak ada masalah. Kalau kapal terbang tu menghadap belakang kiblat, nak macam mana? Setengah ulama waktu takbir mesti hadap kiblat juga. Bangun takbir, hadap kiblat tu duduk atas kursi balik.
Yang peliknya kerana orang tak sembahyang tu jadi pelik. Kalau orang pakat sembahyang tak pelik. Celah tu boleh sembahyang tak? Celah boleh sembahyang. Dan sembahyang yang biasanya kena sembahyang juga atas perturban ialah sembahyang subuh. Sebab dia cepat habis. Sembahyang lain boleh jamuk. Sembahyang subuh ni naik pukul 2 contohnya. Pukul 2 malam naik pukul 3. Saat lagi dah subuh. Dan sebab apa? Sebab dia kita naik ni matahari duduk gerak naik pi. Kalau kita balik daripada Eropah, balik daripada Arab no, dia lawan matahari lagi cepat. Matahari naik lah. Kita balik ni dia lagi cepat dalam 15 minit 20 minit macam tu je subuh. Kalau duduk balik maka habis subuh. Dan subuh dia tak ada jamuk, nak jamuk apa? Kalau hak Zuhur Asar tu tak apalah dia panjang. Tak tak? Maghrib Isyak dia panjang. Kadang-kadang kita boleh semayang dulu sebelum naik kapal terbang. Jadi kok mana pun semayang jugalah subuh. Jaga dan semayang. Tengok matahari buka tingkat dia tu, tengok dah cerah tu, semayang. Cerah makna dia cerah sikit-sikit, keluar dah fajar, kita bersemayang. Minta dia semayang. Macam tu cara dia. Boleh. Dia atas kapal terbang kena semayang, kita duduk atas. Tak tak? Atas jatuh, akan mati gitu kita. Kalau kita semayang, alhamdulillah. Jatuh pun semayang dah. Akhir sekali. Tu pendapat mazhab Hanafi. Kita guna mazhab Syafi'i, guna rebu tanah lah. Atau lebih afdal. Hanafi ni dia luas sikit. Sebab Hanafi ni kebanyakan pendapat-pendapat dia nak memudahkan pelaksanaan. Kerana mazhab Hanafi dengan Syafi'i ni, cara membina mazhab tu, Imam Hanafi ni dia bergaul dengan masyarakat banyak. Bergaul dengan masyarakat. Baru dia balik rujuk pada Quran, dia istimbatkan hukum pada Quran. Sesuai dengan apa berlaku dalam masyarakat. Imam Syafi'i ni dia study Quran. Dia cara kita nak abad itulah. Dia study Quran, study hadis. Dia tak tengok apa yang berlaku. Dia keluarkan daripada Quran dan hadis, mengikut apa yang ada Quran dan hadis, walaupun kadang-kadang dia sikit payah untuk dilaksanakan. Tapi dua-dua tu. Bukan nak kata Imam Hanafi ni dia terlalu apa panggil, Quran kata buat ni, payah ni, tak boleh buat ni, buat macam ni pula. Tak boleh. Dia ikut juga. Cuma ada dia panggil ruang dengan apa panggil diberikan, dia panggil ada ayat yang dia panggil. Macam sini ni dia sebut ju'ilat liyal ardu, dijadikan bagi aku bumi. Bumi ni umum. Dalam ayat Quran tadi, sa'i dan thayyibat, debu tanah yang baik. Hak tu khusus. Tak? Debu tanah ni pada bumi tak? Tapi bumi umum. Ada debu batu, ada debu pasir, ada debu kayu, ada debu macam-macam. Tak? Jadi Imam Hanafi ni menggunakan yang umum ini. Dengan menyatakan yang khusus itu hanyalah contoh yang Allah berikan dalam Quran kepada yang umum. Imam Syafi'i kata tak, yang dikehendaki yang umum itu ialah yang khusus itu yang disebut dalam Quran. Maka hak itulah kena guna. Hak lain telah dikhususkan oleh ayat ni. Hak lain tak boleh guna. Itu orang panggil usul fiqh. Dia beza sikit-sikit gitu. Dia tak beza banyak. Tak kata Imam Syafi'i kata ambil debu tanah. Tak, Imam Hanafi kata tak payah. Tak ada beza gitu. Dia beza sikitnya. Wallahu alam, kita habis itu. Apa insya banyak tu. Ada usrah pula. Ada apa salah? Macam mana? Ceria muka. Itu masalah besar. Yang pertama, hendaklah orang tu membalut lukanya selepas dia mengambil wuduk. Ini adalah nak doktor yang mengaji agama ni. Orang tu luka sini, belum balut, ambil wuduk dulu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ambil wuduk dulu, sempurna, baru balut. Lepas itu barulah dia boleh sapu atas tu. Contohnya luka sini, belum nak letak balut tu, ambil wuduk dulu sempurna semua. Bukan ambil wuduk sini saja, habis semua. Kalau dia tak mampu, orang lain bantulah. Picik-picik ke semuk-semuk apa semua. Kan dia luka ni nak kena basuh juga. Dia basuh luka kan. Jadi waktu nak basuh luka tu, basuh dengan ambil wuduk tu. Dan darah-darah tak apalah, dimaafkan. Sebab darah itu pernah hilang semua, tak boleh, dah darah dah ada. Maka lepas tu buh balut. Bila buh balut, batal sembahyang. Lepas tu bila batal sembahyang, dia boleh ambil wuduk sekadar mana dia mampu. Mana basuh tangan boleh, basuh ni boleh, mai kat basuh muka tak boleh. Sini boleh lagi, ini boleh, sini yang tak boleh. Maka sini kena basuh.
basuh semua. Nak basuh macam mana ustaz? Saya kena balut. Dia bukan basuh cucur dengan air steamer. Ambil dengan tisu ke apa semua, lap ke tepi ni, ke tepi ni semua, tinggal ni saja. Lepas tu dia keringkan ni, tayamum pula. Tayamum kena atas ni, tak apa. Tayamum pun bukan debu banyak. Tak apa kuning habis. Tak, lebu tepuk sikit tu buang pula. Kadang ada je. Lepas tu siapa-siapa buat mayat. Kalau orang tu dia letak balut je, tidak tidak ambil wuduk dulu, maka dalam mazhab Syafi'i dia kena ulang balik sembahyang dia. Walaupun waktu dia sakit dia kena sembahyang juga. Untuk hormat waktu. Boleh? Macam tu tak? Simin. Okey, simin saja tak boleh. Okey, simin ni pun dia macam ni. Dia sepatutnya tiap-tiap luka patah, dia mesti balut tempat yang perlu balut saja. Makna tempat yang perlu balut ni tempat luka. Lepas tu tempat yang membantu untuk menyembuhkan. Contohnya kita kata luka sini, nah doktor kata balut sini. Kalau dia balut sampai sini, dosa doktor. Sebab apa? Dah tak boleh masuk sini. Dia balut lebih. Ataupun orang tu minta lebih. Luka sini ya, tak apa, sini sampai sini semua. Dosa. Sebab apa? Patutnya boleh masuk sini. Itu syarat nombor 1. Jadi kalau dia sini, hak betul kat ni, tak? Maka sebelum sini, buat atas tak juga. Ambil wuduk semua, lepas tu buat ukur sini. Lepas sini, barulah tayamum atas sini. Hak tak sakit ni, kena basuh juga. Basuh dulu, lepas tu baru tayamum. Boleh? Macam tu. Tapi lah ni doktor amal tak mengaji agama. Dia tak kira lah. Dia tak kira ambil wuduk ni tak ada dah. Ambil wuduk tak ada dah. Sebut nama Tuhan pun tak ada. Tayamum tu sah untuk satu waktu dan sunat banyak mana pun boleh. Satu waktu saja. Sunat banyak mana pun boleh. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Macam mana? Kutuk, sejuk. Ayat nak ambil air sembahyang tak boleh, sejuk sangat. Kena masak dulu ayat. Dan memang apa? Dah ayat sejuk, dia bukan saja kutuk. Contohnya duduk di Jordan ke, di Syria ke, di tempat-tempat salji. Musim salji ni beku. Maka nak ambil terus daripada salji, sah, ada masalah kalau kita tak sejuk. Tapi kalau menyebabkan sakit, sakit tulang maganya, tak boleh. Maka bahagian orang dia panaskan dulu air. Dia panaskan dulu sehingga tahap. Walaupun dalam bab memanaskan air ni, yang diletakkan dalam bejana ataupun dalam bekas yang berkeluli, itu makruh. Tapi kerana nak ambil air sejuk sangat, maka boleh. Walaupun makruh dia bukan haram. Makruh kita ambil air sembahyang, air yang dipanaskan, yang mana bekas dia ialah daripada keluli ataupun benda yang ditempa, mana besi, apa panggil zinc apa semua, kecuali emas dan perak, itu tak makruh. Boleh tak? Boleh tak? Maka boleh masak dulu. Boleh tak? Bagus. Ada soalan lain? Boleh. Sunat duha. Tu tak tahu nak kena. Dia tiap-tiap hari berubah. Dia walaupun kita kata 30 minit ataupun 25 minit lepas masuk apa panggil lepas terbit matahari contohnya, dia sebenarnya tak tepat. Sebab tiap-tiap hari ni matahari ni bergerak, dia bukan sama panjang. Kadang-kadang mai bulan ni dia siang pendek sikit setengah jam. Tak. Kadang-kadang dia siang panjang sikit. Cuma kita tak perasan, kita duduk Malaysia. Kalau kita duduk negara-negara lain, nampak mari musim panas, kita kata siang panjang, sehingga 13 jam, 14 jam, 15 jam. Mari musim sejuk pula, siang pendek, kadang-kadang 7 jam, 8 jam je. Maka benda tadi sunat duha ni jadi pendek. Yang betulnya matahari setinggi segala. Segala ni maknanya sedap mata kita memandang. Taklah bawah sangat. Mana dia bawah tu kan. Kalau kita duduk tepi laut duduk tepi laut tu, kalau matahari mula keluar ni dia bawah kan. Kita pun nampak bawah. Betul dia naik sikit, sedap mata kita memandang. Tu segala. Clear dalam lebih kurang itulah yang disebutkan 20 minit dan sebagainya. Dan waktu duha ni sehingga sebelum masuk waktu zuhur. Kalau sebelum sikit, sebelum masuk waktu zuhur dalam 2-3 minit, dia panggil waktu tahrim, iaitu matahari tegak atas kepala. Itu pun tak boleh sembahyang sunat duha dah.
Sebelum tu sikit. Maknanya dia kita letak pilah 5 minit ataupun 7 minit sebelum masuk waktu zuhur, habis solat sunat duha. Boleh? Solat sunat duha ni kebanyakan pakai buat semua ni. Solat sunat minta kaya. Tapi orang tu kerja tak buat, rugi. Oh, solat duha. Tak boleh. Dia paling-paling kurang waktu itu makruh tahrim. Dia panggil selepas sembahyang subuh makruh tahrim sehingga terbit matahari, dan waktu matahari dah naik tu makruh tahrim. Waktu matahari keluar sikit tu setengah ulama menyatakan boleh sembahyang 2 rakaat, iaitu sembahyang apa panggil isyraq, sunat isyraq. Iaitu lebih kurang dalam 3 minit 4 minit lah masa dia. Kalau dia tunggu sikit apabila matahari dah naik, maka makruh tahrim balik. Boleh? Okey? Kita sambung bulan depan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah Ta'ala kami, ampunkanlah dosa kami semua ya Allah. Ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa isteri dan suami kami, anak-anak kami seluruh keluarga kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami mohon padamu ya Allah agar Engkau mengajarkan kami ilmu yang akan membantu kami untuk menjadi hamba-Mu yang bertakwa, hamba-Mu yang melaksanakan segala tugas-tugas telah Engkau pikulkan pada kami dengan baik ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu ini sebagai satu majlis yang Engkau sembuhkan setiap mereka yang sakit yang berada dalam majlis ini, yang Engkau kayakan setiap mereka yang miskin yang berada dalam majlis ini, yang Engkau gembirakan setiap mereka yang sedih yang berada dalam majlis ini, yang Engkau selesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh setiap mereka yang ada dalam majlis ini, yang Engkau memberikan segala permintaan setiap mereka yang ada dalam majlis ini. Ya Allah Tuhan kami, panjangkanlah umur kami semua ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang menggunakan umur yang telah Kau kurniakan pada kami untuk memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, bantulah perjuangan yang akan menegakkan agama-Mu ya Allah. Bantulah mereka-mereka yang berjuang di Palestin, bantulah mereka yang berjuang di Iraq dan di mana jua, termasuklah di negara kami, negara Malaysia ya Allah. Ya Allah Tuhan kami mohon agar Engkau memberi pertolongan kepada setiap mereka yang dizalimi, dan kami lihat saban hari manusia-manusia yang beriman padamu dizalimi oleh mereka yang munafik, oleh mereka yang kufur dan mereka-mereka yang Islam, namun tetap mereka menzalimi sesama Islam. Maka bebaskanlah kezaliman daripada terkena kepada kami dan seluruh masyarakat dan umat Islam ya Allah. Ya Allah Tuhan kami mohon padamu juga ya Allah, lindungilah kami daripada segala niat jahat mereka-mereka yang zalim, yang di antaranya ialah niat-niat jahat daripada pencuri-pencuri, daripada perompok-perompok, penyamun-penyamun yang saban hari kami membacakan dalam akhbar. Semakin bertambah jenayah-jenayah ini ya Allah, maka Engkaulah jua yang melindungi kami. Walaupun rumah kami kunci, walaupun kami jaga dengan segala kelengkapan alat-alat yang canggih, namun seluruh penjagaan itu bukanlah tempat bergantung kami. Tempat bergantung kami ialah kepada penjagaan-Mu ya Allah. Engkaulah yang menjaga kami. Jagalah tubuh badan kami, jagalah harta benda kami, jagalah keluarga kami, jagalah akidah akal kami, dan jagalah perjuangan kami ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim.